Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadlina Hadis Batik Kamal Zaman, nombor metrik 289439. Golongan liberalisme. Okey, bagaimana munculnya golongan serta gerakan liberal ini? Okey, di sini saya akan membincangkan serba sedikit berkaitan golongan liberalisme dan anti hadis ini. Okey, pertama, munculnya gerakan liberal ini pada abad ke-19 di negara barat asalnya. Okey, negara barat lah yang mencetuskan gerakan ini sebagai usaha menyesuaikan dasar-dasar dan nilai-nilai agama Yahudi di zaman pencerahan, iaitu Enlightenment, tentang pemikiran rasional dan bukti-bukti sains. Okey, gerakan liberal ini merupakan pengaruh dari falsafah liberal. Okey, yang kedua pula adalah definisi fahaman liberalisme itu. Fahaman liberalisme ni menurut Kamus Dewan merupakan pandangan bebas yang tidak terikat kepada satu aliran pemikiran. Maksudnya dia tak fokus kepada satu mazhab macam meluas fahaman liberalisme ni. Yang ketiga pula, golongan Islam liberal ini mereka bukanlah menolak agama sepenuhnya. Cuma mereka ni mengkaji semula syariat, hukum-hukum fiqh serta mentafsir Al-Quran yang lama. Dan mereka menilai semula mengikut kemuliaan hak-hak manusia serta tamadun global. Mereka mengkaji untuk memperbaharui hukum-hukum yang lama yang tidak menepati dengan realiti semasa, dan yang lama tu akan ditakwil atau digugurkan kerana mereka menganggap tafsiran yang lama itu sebagai tafsiran yang kolot, yang lama. Sebagai contoh, di Malaysia ni terdapat satu kumpulan iaitu Sistem Ini Islam. Mereka ni dia menyarankan persamaan hak antara wanita dan lelaki, iaitu feminisme, serta mempromosikan demokrasi dan kebebasan. Secara amnya, gerakan ni tiada kumpulan khas tetapi dilakukan secara individu bagi memperjuangkan hak kebebasan serta demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Azriah Hani binti Rostin, nombor metrik 289521. Hari ini saya akan membentangkan tentang gerakan kefahaman liberalisme di Malaysia. Pengaruh kefahaman liberalisme ini telah mempengaruhi golongan sarjana-sarjana dan pemikir Islam. Sebagai contohnya, di Sudan, Abdullah Ahmad Naim; di Indonesia, Ulil Absar Abdullah; dan Mesir, Nasir Ahmed Abu Zaid. Dan negara kita, iaitu negara Malaysia, juga tidak terkecuali daripada pemikiran kefahaman liberalisme ini, iaitu oleh Zainah Anwar. Gerakan kefahaman liberalisme di Malaysia ini telah memperjuangkan sistem Islam, atau singkatannya adalah SIS. Apa itu SIS? SIS ni adalah sebuah kumpulan wanita Islam yang telah memperjuangkan persamaan hak wanita dengan lelaki berdasarkan prinsip kesaksamaan, keadilan dan kebebasan setelah mereka mengkaji sendiri Al-Quran itu sendiri. Pertubuhan ini telah bermula daripada persoalan, kalau Allah itu maha adil atau kalau Islam itu adil, mengapakah ada undang-undang atau polisi-polisi yang dibuat atas nama Islam tetapi mencetuskan ketidakadilan. Oleh itu, mereka ini telah mengkaji Al-Quran itu sendiri dan telah membuat konsep mereka sendiri berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan dan kesaksamaan. Di antara hak-hak yang telah diperjuangkan oleh SIS ini adalah ijab dan kaum perkahwinan. Bagi mereka, ijab dan kaum perkahwinan ini bukan hanya boleh dilakukan oleh lelaki sahaja, tetapi kaum wanita juga boleh melakukannya. Selain itu juga, mereka telah mempersoalkan ta'idah, iaitu masa menunggu perkahwinan selanjutnya yang untuk kaum wanita yang telah diceraikan. Bagi mereka, konsep ini adalah tidak adil. Kerana sekiranya seseorang wanita itu mempunyai masa iddah, maka untuk kaum lelaki juga mempunyai masa iddah. Tapi yang berlaku pada hari ini adalah sebaliknya. Selain itu juga adalah larangan berpoligami. Mereka ini melarang kaum lelaki untuk berpoligami kerana bagi mereka ini adalah ketidakadilan bagi kaum wanita. Selain itu juga, kefahaman gerakan liberalisme di Malaysia juga adalah cadangan dalam penubuhan Interfaith Commission atau IFC. Mereka ini telah memperjuangkan kesaksamaan dalam agama-agama melalui penubuhan Interfaith Commission, atau juga dikenali sebagai Majlis Suruhanjaya Antara Agama-Agama. Penubuhan ini juga telah mendapat tajaan daripada Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism dan Sikh, atau dikenali sebagai Majlis Perundangan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh melalui memorandum kepada Majlis Peguam pada 21 Ogos 2001. Penubuhan IFC ini supaya semua agama berada dalam kedudukan yang sama agar setiap manusia dalam menentukan agama mereka dengan bebas, malah bagi orang Muslim yang ingin murtad tidak menjadi sebuah halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eli Atira binti Muhammad Kamal dan nama metrik saya adalah 287064. Saya akan memberitahu 3 punca golongan liberalisme anti hadis. Yang pertama adalah terpengaruh dengan pemikiran orientalis barat.
Ramai masyarakat kini yang terpengaruh dengan idea mereka yang hanya menggunakan akal semata-mata. Golongan ini menolak syariah Islam dan menolak tafsiran dari ijma' ulama' kerana dianggap lama dan kolot. Selain itu, mereka juga menyelewengkan ayat Al-Quran berkaitan aurat perempuan dan mengatakan aurat perempuan tidak wajib ditutup dan wanita mempunyai hak masing-masing untuk tidak menutup aurat. Sedangkan menutup aurat itu adalah wajib dan sudah disebut di dalam Al-Quran. Selain itu, punca yang kedua adalah tidak memahami istilah dan terminologi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah satu bahasa yang penting kerana untuk mentafsir Al-Quran, seseorang itu mestilah fasih dalam bahasa Arab supaya dapat memahami dengan baik. Golongan liberalisme anti-hadis ini tidak menerima hadis sebagai sumber lain kerana mereka mengatakan Al-Quran sudah kukuh dan berpegang kepada hadis-hadis yang berbeza menyebabkan berlakunya perpecahan umat Islam. Punca yang ketiga adalah mengamalkan prinsip kesamarataan. Mereka menginginkan kesamarataan antara lelaki dan perempuan. Hal ini menyebabkan berlakunya masalah gender, keruntuhan rumah tangga, perpecahan umat Islam dan sebagainya. Sebagai contoh, mereka mengatakan wanita berhak menentukan kehidupan mereka dan golongan ini menyokong bahawa wanita boleh menjadi ketua dan berkuasa dalam pelbagai perkara seperti politik, ekonomi dan sebagainya. Sedangkan mengikut Islam, hanya lelaki yang boleh dan mampu menjadi ketua. Hal ini kerana lelaki mempunyai fizikal dan mental yang lebih kuat berbanding wanita, sedangkan wanita banyak mengikut nafsu ketika melakukan keputusan. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Hanani binti Osman. Punca ketiga adalah hanya beramal dengan Al-Quran sahaja. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya panduan kehidupan tanpa sandaran hadis Nabi. Namun, sesungguhnya adanya ayat Al-Quran yang perlu disandarkan kepada hadis untuk memperoleh sesuatu dengan lebih tepat. Mereka juga dapat dikenal sebagai gerakan anti-hadis yang diketuai oleh Kasim Ahmad. Gerakan ini menyebarkan idea dan pandangan melalui medium tulisan, majlis diskusi, forum, ceramah dan lain-lain. Dikatakan hadis Nabi tidak diterima kerana pembukuan hadis tidak dibuat lebih awal, iaitu sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, keinginan hidup bebas iaitu tanpa adanya ikatan peraturan. Kehidupan yang bebas tanpa mengikut ajaran agama adalah perbuatan yang tidak disadari telah mengeluarkan umat Islam daripada agama mereka secara halus. Golongan ini lebih mengikut peredaran zaman yang semakin hari semakin moden dan canggih. Mereka lebih menitik beratkan penggunaan akal untuk menidakkan pelanggaran peraturan agama yang tersedia. Akhir sekali, pluralisme agama. Pluralisme agama adalah konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai. Antara gerakan penyokong dan penyumbang kepada perkembangan pluralisme agama adalah Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikh, Sister in Islam, Institut Kajian Dasar dan banyak lagi. Banyak program yang telah diadakan oleh gerakan-gerakan tersebut. Antara kesan liberalisme ke atas masyarakat ialah masyarakat berani menidakkan hukum hakam yang boleh menjatuhkan iman seseorang. Kesan yang paling teruk adalah masyarakat menjadi malas untuk berbuat amalan kebaikan dan seluruhannya kerana bagi mereka sudah cukup mengakui Islam di hati dan lidah tanpa menambah sebarang amalan. Kesan yang seterusnya adalah masyarakat yang terpengaruh dengan liberalisme akan bermain-main dengan kemungkaran dan beranggapan bahawa hukum hakam boleh dilanggar dan masih dikira Muslim, asalkan tidak melakukan sebarang dosa syirik. Di samping itu, masyarakat akan menafikan hukum syarak terhadap sesuatu perbuatan kerana bagi mereka itu adalah menyusahkan dan menyekat mereka daripada melakukan apa yang disukai. Selain itu, masyarakat akan memandang ringan berkenaan dosa dan azab neraka serta tidak getar terhadap larangan dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika melakukan dosa besar dan juga kecil. Mereka akan menuntut kebebasan tanpa limit dan mereka akan bertegas bahawa itu adalah hak individu dan kuasa luar tiada hak untuk menyekat mereka daripada melakukan sesuatu perkara dan juga tindakan. Oleh itu, kemungkaran akan berlarutan sehingga tiada penghujungnya. Masyarakat yang terpengaruh dengan liberalisme akan menggunakan rasional akal untuk membuat sesuatu keputusan dan tindakan tanpa merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Seterusnya adalah anti-hadis. Rasulullah pernah bersabda bahawa terdapat 3 jenis golongan anti-hadis. Golongan pertama, menolak hadis-hadis Rasulullah secara keseluruhan. Anti-hadis tidak menerima hadis dengan alasan mereka bahawa Rasulullah adalah manusia dan mereka mengatakan mustahil Rasulullah tidak berbuat salah dan tidak mempunyai dosa.
Golongan kedua pula menolak hadis yang tidak disebut oleh Al-Quran atau yang bertentangan dengan akal sihat manusia. Mereka mengatakan bahawa Quran adalah kalam Allah dan sudah tentu sempurna. Mengapa perlu rujuk kepada hadis daripada Rasulullah iaitu seorang manusia? Mereka berpegang kepada Quran sahaja dan mengatakan bahawa Al-Quran telah menceritakan segala petunjuk untuk umat manusia serta mereka juga tidak mempercayai benda gaib kerana bagi anti hadis itu adalah khayalan dan mustahil. Golongan yang terakhir hanya menerima hadis-hadis mutawatir dan tidak menerima hadis ahad walaupun sahih. Mereka bertegas bahawa jarang sahabat mengamalkan dan menyebutnya. Justeru hadis ini tidak boleh dipakai dan dilarang untuk diamalkan kerana tiada sahabat ataupun ulama yang terkenal dahulu yang mengamalkannya. Seterusnya, berdasarkan pandangan Mufti Wilayah Persekutuan, hukum mengikuti liberalisme dan anti-hadis adalah sesat, tetapi tidaklah sampai murtad atau keluar dari Islam, tetapi lebih kepada melakukan maksiat dan dosa secara berterusan. Masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat yang mengikuti fahaman tersebut berkemungkinan ibadat dan pahala sukar diterima oleh Allah dan sudah tentu golongan ini digelar fasik. Seseorang itu menjadi murtad apabila dia secara terang-terangan menduakan atau mensyirikkan Allah, menolak hadis yang qat'i, menghina hukum hudud yang diambil dari Al-Quran dan hadis serta banyak lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Daripada apa yang dapat disimpulkan daripada isi-isi yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan saya, pendedahan awal berkaitan ilmu agama iaitu yang lagi penting berkaitan akidah kita lah, akidah Islam yang perlu diterapkan daripada bangku sekolah lagi dengan ilmu-ilmu yang berkesan tanpa ada unsur pesangan agama. Seperti yang kita tahu, fahaman ini telah meluas di negara seberang iaitu di negara Indonesia. Terdapat golongan fahaman liberal serta anti-hadis ini. Mereka ni kita tidak boleh mengenali secara mata kasar, tetapi dengan cara mereka mengamalkan dan menyebarkannya secara halus, iaitu dapat kita ketahui lah bahawa seseorang individu itu adalah dari golongan liberal ini. Okey, secara halus maksud saya seperti media sosial ini amat membimbangkan kerana secara majoritinya remaja-remaja sekarang lebih banyak menghabiskan masa dengan media sosial bagi mencari bahan-bahan rujukan belajar. Okay, jika fahaman ini lebih meluas, lebih-lebih lagi di negara kita lah, di Malaysia ni, dibimbangi atau lebih ramai yang terpesan dengan agama, iaitu akidah Islam lah, lebih lagi berkaitan akidah Islam ini. Oleh itu, golongan fahaman liberal, anti-hadis serta fahaman-fahaman yang berkaitan dengannya perlu digugurkan agar tidak berluasa dan memudaratkan harmoni negara. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Apa yang kurang sebenarnya